Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح به صدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, pada malam ni sambung kitab Majmu' Salasi Rasail, risalah yang pertama. Risalah yang pertama muka surat 6. Jauhilah 6. Tengah-tengah tu, dekat tabligh. Tabligh, kita dah bahas sikit tabligh. Kalau yang Rumi 10. Tabligh tu kita baru bahas sekali. Sekali lagi habis insya-Allah kali ni. Yang mana kita membahaskan salah satu daripada rukun atau bukan rukun, salah satu daripada sifat yang wajib bagi Rasul. Rasul ni dia mesti ada sifat ni. Tu maksud sifat yang wajib bagi Rasul. Mustahil Rasul tak ada sifat ni. Yang mana kita dah bahas sidiq, amanah. Sidiq, amanah, betul. Tabligh yang ketiga, iaitu menyampaikan. Dengan maksud mesti Nabi itu menyampaikan. Ataupun bahasa lain, mustahil Nabi itu tidak menyampaikan. Mustahil. Mustahil tu pula bukan macam mustahil kita. Kita mustahil syarak. Dengan maksud kalau kita wajib menyampaikan, tiba-tiba kita tak sampaikan, berdosa. Itu dia panggil wajib syarak. Rasul tak macam tu. Rasul ni mustahil tidak menyampaikan. Dengan maksud wajib tabligh, wajib menyampaikan. Tabligh, menyampaikan tu tabligh. Kita tengok sikit ni. Tabligh, kata pengarang, artinya menyampaikan barang yang disuruh kepadanya, barang yang disuruh kepada segala makhluk. Maksud tabligh ni menyampaikan perkara, barang tu perkara lah bahasa lama kan. Perkara yang disuruh kepada, barang yang disuruh kepada segala makhluk. Barang yang disuruh untuk sampaikan kepada segala makhluk. Makhluk tu maksudnya ada dua, iaitu manusia dan jin. Hebatnya Nabi kita, dia diutuskan untuk manusia dan jin. Nabi-Nabi yang lain diutuskan untuk manusia. Malah manusia tu yang duduk di kaum ataupun bangsa dia je. Contohnya Bani Israel saja. Kepada bani-bani lain tak wajib. Rasul tu, Rasul lain. Nabi kita special. Disuruh untuk manusia, malah manusia tu seluruh manusia yang ada dulu sampai sekarang. Dan jin, termasuk jin. Dan termasuk jin. Malah dalam Quran ada surah jin. Jadi menyampaikan ke segala makhluk tu maksudnya manusia dan jin. Malaikat tak disuruh menyampaikan. Nabi tak disuruh menyampaikan dekat malaikat. Dekat binatang tak suruh. Dekat batu tak ada, tak disuruh. Jadi menyampaikan, artinya kena sampaikanlah. Bila dia kata barang yang disuruh, perkara yang disuruh menyampaikan, secara automatik kita dapat faham adalah perkara yang tak disuruh untuk menyampaikan. Maka Nabi tak sampaikanlah, dan kita tak tahulah sampai sekarang. Jadi maknanya ada yang Nabi disuruh untuk sampaikan, maka yang itu Nabi mesti sampaikan. Pasti Nabi tabligh. Ada yang Nabi tak dibenarkan untuk sampaikan,
tak dibenar, maka sampai sekarang kita tak tahu sebab Nabi tak sampaikan. Okey, kalau dia tahu juga, nak tahu tak? Ni ada Nabi tak dibenarkan sampaikan, tapi dia tahu. Memang pelik. Nabi tak dibenar untuk sampaikan, tapi dia tahu. Pelik bohong, pelik untuk bohong Dan Nabi tak dibenarkan untuk sampaikan. Macam ni kau boleh tahu? Inilah rahsia. Ni geng-geng. Ajaran pelik. Ni Nabi hanya Nabi tak dibenarkan sampaikan. Tapi ada satu lagi, Nabi dibenarkan untuk sampaikan, iaitu dengan maksud diberi pilih. Nabi nak sampaikan boleh, tak nak sampaikan boleh. Ada 3 lah. Itu yang kita bahas lepas. Okay. Antara kalau ingat kita bahas yang lepas, Zainab binti Jahsy, Ummul Mukminin, isteri Nabi. Sebelum jadi isteri Nabi, jadi isteri Zaid bin Harithah, anak angkat Nabi. Waktu dia sedang mereka sedang masih dalam perkahwinan, iaitu Zaid bin Harithah dengan Zainab binti Jahsy, memang duduk dalam perkahwinan. Nabi dah tahu diorang akan bercerai. Dan Nabi akan tahu Zainab binti Jahsy ni akan kahwin dengan dia nanti. Tapi dia tak dibenarkan untuk bagi tahu. Kalau dia bagi tahu, macam ni jadi agak-agak. Memang tak dibenar. Malah Zaid datang jumpa Nabi mengadu masalah rumah tangga. Sebab dia agak berbeza, tak sekufu. Maksudnya Zainab binti Jahsy ni bangsawan, jenis orang kaya macam itulah. Zaid bin Harithah ni dia orang susah. Jadi dia tak berapa. Jadi sentiasa ada perselisihan. Cerita kat Nabi, Nabi suruh sabar. Nabi bukan kata cerai-cerai je lah. Nabi tak kata gitu. Sedangkan Nabi tahu lepas ni akan bercerai. Sekarang Nabi tahu lepas tu akan jadi isteri dia. Malah oleh nak mengelakkan fitnahnya, Zainab binti Jahsy ni bernikah dengan Nabi bukan biasa-biasa. Bukan wahyu yang daripada Jibril biasa-biasa. Bukan Nabi sendiri nak, bukan. Zainab binti Jahsy ni berkahwin dengan Nabi atas nas Al-Quran, ada ayat Al-Quran menceritakan tentang Allah suruh kahwin. Gitu. Tapi yang lain-lain, isteri yang lain, kadang Nabi sendiri nak kahwin dan sebagainya. Jadi special sikit lah. Jadi dapat menolak lah kebimbangan, takut menimbulkan fitnah. Apa benda ni kan? Kahwin dengan anak angkat lah. Dia bukan anak angkat, menantu angkat. Menantu angkat. Anak angkat dia Zaid tu. Dan waktu tu bila dah jadi anak betul walaupun anak angkat. Maka dapat mengelakkan lagi, dapat orang faham, anak angkat tetap angkat. Dia takkan jadi anak betul. Orang jahiliah gitu. Habis. Apa dalil? Sambung makhluk lawannya menyembunyikan. Mustahil menyembunyikan. Mustahil Nabi sembunyi. Sembunyi apa? Sembunyi perkara yang wajib disampaikan. Mustahil. Maka wajib menyampaikan. Itu yang lepas. Apa dalilnya? Bermula dalil menyampaikan itu, dalil burhan, dalil ataupun hujah. Hujah Nabi ini menyampaikan. Okay. Apa hujah dia? Banyak hujah dia. Maka kerana bahawasanya, jikalau tiada menyampaikan, kalau Nabi itu tak sampaikan, Nabi itu sorok, menyorokkan apa yang perlu dia sampaikan, oleh mereka itu akan dia, jikalau mana-mana Nabi Rasul, mana-mana Rasul tiada menyampaikan, dia tak menyampaikan, dia guna untuk diri dia aja, oleh mereka itu akan dia, niscaya mereka itu tu masuk Rasul. Mereka sebab tu ramai. Kita bukan bincang tentang Nabi kita aja, bukan. Kita bincang semua Rasul, Nabi dan Rasul, semua. Sebab sidik, amanah, tabligh, fatanah, dia bukan sifat Nabi kita saja. Dia semua Nabi dan Rasul. Jangan kita salah faham. Cuba kita akan fokuskan kat Nabi kita lah, tu Nabi kita. Kita tak berapa fokuskan lah dekat Nabi yang lain. Jadi, sebab tu dia kata mereka. Mereka apa Nabi kita ada satu je? Tak, mereka tu semua Rasul-Rasul sama je. Iaitu mesti menyampaikan, tak boleh. Dia tidak tak sorok. Dia menyampaikan. Kalau mereka tidak menyampaikan, kalau mereka sorok wahyu yang mereka terima, niscaya adalah mereka itu khianat. Dengan mengerjakan yang haram. Khianatlah. Jibril wartawan wahyu, Jibril bagi tahu kat dia, suruh untuk sampaikan, tiba-tiba tak sampaikan. Khianatlah. Khianatlah. Dengan mengerjakan yang haram kerana tiada mengikut akan suruhan Allah Ta'ala. Yalah, pastilah. Okey, dan tiada pula
bersifat mereka itu dengan amanah. Sekarang ni kita dah tahu dah Nabi bersifat amanah. Jadi bila Nabi terima wahyu, dia ada dua benda. Pertama, terima wahyu untuk sampaikan. Okey, jika tak sampaikan, maknanya Nabi tak tabligh. Satu. Dengan dalam masa yang sama tak amanah. Sebab amanah, terima wahyu, patutnya amanah dengan wahyu tu. Jadi dua sekali lah kalau tak sampaikan. Dan yang demikian itu mustahil. Dia tolak dua sekali, bukan satu, dua sekali. Tolak sekali. Lepas tu dia kata tiba-tiba dia masuk itu, tiada pula bersifat mereka itu dengan amanah. Sedangkan amanah dah bahas lah. Tak, sekali lah, dah terima, tiba-tiba tak sampaikan, kan tak amanah. Dah terima, disuruh sampaikan, sorok, kan tak tabligh. Dia dua sekali kat situ. Okey. Faham dah kita matan kitab. Sekarang kita nak faham pula keseluruhan. Okey. Akalnya, untuk kita guna akal untuk kita memahami dalil tadi. Bila masuk akal kena fikir. Jika Nabi dan Rasul tidak menyampaikan, bermakna mereka menyembunyikan. Okey, yalah, tak sampai, sembunyilah. Itu lawannya. Okey, tak sampai, sembunyikan. Kita ni disuruh ikut Nabi. Betul tak? Kita disuruh ikut Nabi. Apa yang Nabi buat, kita disuruh ikut. Yang kita panggil sunnah. Kan? Okey. Jadi tiba-tiba Nabi tak menyampaikan, maka sunnah kalau sorok ilmu. Jadi pelik. Jadi gitu lah. Sebab tu dia kata, kalaulah Nabi ni tidak menyampaikan, maknanya Nabi ni sembunyi. Jadi sembunyi itu jadi sunnah. Jadi sunnah, tak boleh sampaikan. Bila sembunyi itu jadi sunnah, macam mana Islam nak berkembang? Mana boleh. Aku Islam aku seorang je. Sebab apa? Sunnah menyembunyikan. Sunnah tidak tabligh. Sunnah tidak menyampaikan. Jika je tu. Jika Nabi tu menyembunyikan. Maka bila Nabi tu menyembunyikan, kita kena ikutlah perangai Nabi, sikap Nabi. Nabi sembunyi, kita pun kena sembunyikan. Ada ilmu sembunyi, ada ilmu sembunyi, ada ilmu sembunyi. Itu menandakan dalil Nabi itu menyampaikan. Sebab kalau Nabi itu menyembunyikan, kita semua kena sembunyikan lah. Macam tu juga, bila tidak menyampaikan, maknanya khianat. Bila khianat, maknanya berdosa. Kerana melanggar perintah Allah. Jadi, berdosa tu dah lawan lagi satu, iaitu kita panggil ma'asum. Nabi tu terpelihara pada dosa. Tiba-tiba berdosa pula. Maka itu antara hujah, dalil. Nak beritahu dalil, hujah. Apa lagi? Kadang-kadang, yang ayat tu, istilah dia panggil menyinggung. Menyinggung Nabi sendiri. Ayat Quran tadi, yang disuruh untuk menyampaikan, Nabi terima wahyu dan disuruh untuk menyampaikan. Nabi terima wahyu kadang-kadang Quran. Kadang-kadang kita panggil hadis kursi. Kadang-kadang Nabi terima wahyu tu untuk bukan Quran. Gitu. Jadi bila Nabi terima apa-apa wahyu dan disuruh untuk sampaikan, katalah ianya ayat Quran, dan ayat Quran tu menyinggung Nabi. Macam mana nak cakap bahasa yang lebih berlapik sikit, menyinggung lah. Maksudnya kena balik kat Nabi. Macam kena atas kepala balik. Tapi nampak bunyi kasar. Jadi istilah panggil menyinggung Nabi sendiri. Nabi sendiri yang kena dengan ayat itu. Kalau kita sorok tak sampai lah, nanti kena aku juga. Nabi tidak, Nabi menyampaikan. Kisahnya dalam Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kita dah tahu surah ayat Quran, dan ayat tu dia cerita tentang Nabi, menyinggung Nabi. Abasa wa tawalla, dia bermuka masam dan berpaling. Dia tu Nabi ya. Kalau kita ada buat apa-apa, kemudian turun wahyu, tiba-tiba wahyu tu kena kat kita balik, dan kita disuruh untuk menyampaikan, nak sampai, kena aku balik. Tu kita sorok tu. Tapi Nabi tidak gitu. Nabi sampaikan juga. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Dia telah buat muka masam dan berpaling kerana telah datang seorang buta kepadanya. Cerita Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum ataupun Abdullah Ummi Maktum. Ummi Maktum ni, dia buta. Dia sebenarnya tukang azan Nabi. Ini masa awal-awal Islam. Dia tukang azan Nabi ada 4 orang. Salah seorangnya Abdullah Ummi Maktum ni.
Dia buta, tapi dia azan tu azan subuh. Bilal azan sebelum subuh tu. Yang kata yang nak kejut orang tu. Lebih kurang kalau kita kata sekarang pukul 5 lah. Sini ada azan tak? Pukul 5 ada. Arahan kan? Keluar berkeliling kan? Suruh azan. Pukul 5. 5.30. 5. Lepas tu azan betul 5.50 tu lah. Azan betul tu maksud azan subuh. Bilal dia azan yang pukul 5 tu. Yang awal tu. Bilal. Abdullah Umi Maktum dia azan waktu masuk subuh. Bilal itu yang ada hadis. Orang yang salah faham tentang makan tu, makan sahur. Memang ada hadis tu. Nabi kata apabila terdengar azan Bilal, sempurnakan hajat kamu, jangan berhenti. Apa dalam pinggan makan. Sempurnakan hajat, jangan kamu berhenti. Apabila dengar azan Bilal. Jadi kalau kita tak faham cerita ni, kita akan kata kalau azan kita tengah makan, habiskan. Nanti lekat, nanti payah minum air gong, habiskan, lepas tu tak apalah. Kita salah faham. Itu azan Bilal. Azan Bilal pukul 5. Abdullah bin Maktum dia azan subuh. Dia antara perkara yang tak boleh azan adalah orang buta. Orang buta tak boleh azan. Maksudnya dia sendiri macam mana nak azan kena tengok matahari dululah, ataupun kurang-kurang kena tengok jam dan sebagainya. Sebab tu antara orang yang tak boleh azan adalah orang buta. Tapi jika ada orang yang bagi tahu, bolehlah. Ada orang yang celik, dah masuk dah, bolehlah. Bolehlah. Abdullah bin Maktum ni hebatnya dia buta, tapi orang tak payah bagi tahu dia. Dia azan dia boleh nampak. Ketika fajar, ketika masuk subuh, dia boleh nampak matahari naik. Fajar, bukan matahari lah, fajar. Matahari naik tu syuruk dia panggil. Nampak dah cahaya. Dah masuk. Waktu tu je dia nampak. Maka dia azan. Abdullah bin Maktum. Dia ni awal-awal tu sebelum jadi Bilal Nabi lah, sebelum jadi muazzin Nabi, dia datang kat Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, berikan aku petunjuk ya Rasulullah. Berikan aku petunjuk." Maksud bagi aku petunjuk. Ceritalah sesuatu, aku nak belajar Islam ni, bagi aku petunjuk. Nabi waktu tu ramai orang nak masuk Islam. Nabi punya cara adalah pegang kepala-kepala pembesar-pembesar ni, raja-raja ni. Tu cara tu, teknik tu. Dengan pegang kepala, anak yang bawah ni akan ikut sekali. Malah kita Islam pun dengan pegang raja kan. Raja kita entah raja apa saya nak sebut, takut salah. Raja dulu, sultan dulu, dia lah masuk Islam. Sebab tu kita semua Islam. Macam mana raja dulu boleh masuk Islam? Sebab ada pendakwah datang. Pendakwah datang, dia tak datang kat kita. Dia berniaga dengan kita. Berniaga gitu, tunjuk akhlak yang baik. Dia tak dakwah pun. Sebab kita tu maksud dululah, berapa ratus tahun dulu lah. Masa tu tak tahulah, sembah pokok kot. Rasanya gitu kan. Kita kan antara, kita tu maksud keturunan dulu-dulu, agama apa dia panggil, tok nenek ni. Jenis roh ni. Yang kata tok nenek apa? Nenek cucu tumpang lalu tu. Memang ada dulu, ada satu agama apa? Dia jenis roh-roh dulu. Saya lupa ada istilah dia panggil agama dia. Jenis dia percaya kepada roh tu. Dia percaya benda gaib juga, tapi benda jenis roh gitu. Sebab tu ada sampai sekarang benda-benda macam tu kan. Hantu lah apa semua ada sampai sekarang kita ni. Jadi bila dia datang berniaga, mungkin zaman Melaka kot zaman Parameswara saya tak sebut kan, salah. Tapi adalah waktu dulu dia berniaga je. Dia tunjukkan akhlak yang baik dan sebagainya. Tapi dia dakwah siapa? Sultan. Dapat pegang sultan, kita semua Islam sampai sekarang. Tu teknik Nabi dulu. Maka masa permulaan Islam, Nabi pegang pembesar-pembesar, ketua kabilah, kepala-kepala, raja-raja ni. Lepas tu Nabi hantar surat dekat Hercules. Nabi hantar surat, Hercules nak beriman dah. Tapi pembesar dia tak bagi. Hercules yang kalau cerita orang putih tu, yang orang kuat tu kan. Dia kata macam mana ni? Macam mana kita ni? Saya rasa baik kita follow, kita bergabung dengan Muhammad, dengan orang yang hantar surat ni. Ada surat dia tu, tapi namanya Hercules lah tu, pelik bunyi Hercules. Hercules. Tapi pembesar dia kata mana boleh. Pembesar Rom, pembesar dia yang Kaisar yang masalah.
Sikit tak jugalah, tak bimbang juga. Okey, tak apalah tu. Kemudian rasanya Sayyidina Umar Al-Khattab datang balik sekali lagi untuk serang sebagainya. Jadi Nabi pegang pembesar-pembesar Quraisy yang besar-besar ataupun yang kepala-kepala. Tengah Nabi bercakap, tengah bincang ni. Kalau dia masuk kurang-kurang 1,000 orang masuk Islam ni sebab dia kepala, dia ketua kabilah. Tiba-tiba Abdullah bin Maktum ni buta, dia mana tahu. Dia datang duduk, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, berikan petunjuk kat aku." Macam mana dia agak-agak? Itu yang dia berpaling. Tu abasa wa tawalla, tu dia baling. Macam ni lah. Orang tengah. Macam tu lah. Macam tu lah lebih kurang. Kalau nak kira standard kita, tak salah pun. Kita tengah bercakap, datang orang, paling apa benda ni? Orang tengah bercakap, tak reti. Itu standard kita. Standard Nabi dia kena lebih lagi pada tu. Maka dengan paling tu, dia dapat teguran. Ataupun Allah menyinggung dia dalam ayat abasa wa tawalla. Kalau kita tak salah pun, salah. Itu kena cakap ni. Dah orang turun besar. Tiba datang seorang. Menyebuk. Datang apa. Kita pun, maksudnya kejap sabarlah. Kejap lagi. Tunggu lah, ikut turn lah. Ikut beratur lah. Tak salah pun. Yang salah tu dia. Tapi bagi Nabi, tak boleh buat gitu. Dia kena buat dengan cara yang lain. Maksudnya, pegang sekali ke apa ke. Maka, turunlah abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Maka Nabi pun alamak macam kena singgung. Maka oleh sebab tu Nabi pun tetap juga sampai sekarang kita dah baca. Kalau Nabi sorok, tak ada ayat abasa wa tawalla sebab kena balikkan Nabi. Tak ada. Nak bagi tahu Nabi tu bersifat dengan menyampaikan tabligh. Tu je nak bagi tahu. Dapat terima, Nabi sampaikan. Nabi tak sorok. Itulah sifat seorang Nabi, dia tidak mustahil menyembunyikan wahyu. Okey. Macam mana lagi nak guna akal kita untuk fikir apa bukti Nabi menyampaikan. Yang tadi tu kita ambil kisah yang lama. Sekarang ni apa bukti Nabi tabligh menyampaikan? Boleh tak kita fikir? Kena fikir. Kalau tak fikir tak dapat. Apa bukti Nabi menyampaikan? Yang tadi kisah selesai dah. Sekarang hanya bukti. Apa bukti Nabi menyampaikan? Bukti yang kita boleh nampak sekarang. Apa bukti Nabi menyampaikan? Sah tak? Kalau tak nak fikir pun tak lagi. Bukti Nabi menyampaikan adalah, Nabi menyampaikan tu tabligh lah, adalah kita mengaji, kita belajar. Kita belajar kan? Belajar daripada muda sampai ke tua. Ada orang lain, kalau start lewat tak apalah, yang orang lain, ada tak dia belajar daripada kecil sampai ke mati? Ada. Habis tak ilmu? Tak habis-habis. Mana mari ilmu tu? Itu bukti Nabi menyampaikan. Senang Kita mengaji pun tak habis-habis. Itulah bukti Nabi menyampaikan. Kalau Nabi tak menyampaikan, kita tak sempat nak mengaji. Mengaji sikit dah habis dah. Sebab Nabi sampaikan sikit aja. Bukti Nabi menyampaikan, kita belajar tak habis-habis. Mati hidup balik pun tak habis-habis. Banyaknya Nabi menyampaikan. Itu bukti. Bukti Nabi menyampaikan adalah kita takkan habis belajar sampai mati. Itu ya bukti. Itu kita boleh nampak jelas sekarang ni. Inilah bukti. Inilah bukti Nabi tabligh. Kalau tak kan, kalau buat kalau saya dah bagi tahu jawapan, kalau tak bagi tahu jawapan tadi, ini bukti Nabi menyampaikan. Benda ke ni? Bukti Nabi menyampaikan. Apa? Kitab. Takkan ni bukti? Inilah bukti Nabi menyampaikan. Habis kalau Nabi tak menyampaikan, ini reka. Ulama' ni reka. Pengarang reka. Tak Nabi sampaikan yang dia tulis tu. Inilah bukti dia. Bukan ni aja. Quran, ilmu bahasa, ilmu apa yang ada, ilmu agama lah. Ilmu fiqh yang kita mengaji tak habis-habis. Ilmu tauhid yang mengaji tak faham-faham. Ilmu tasawuf yang mengaji tapi tak boleh nak buat-buat tu. Itulah. Itulah bukti Nabi menyampaikan. Senang aja. Senang. Jika ada kisah, jika ada riwayat ataupun kisah, walaupun kita baca terjemahan dalam Quran sekalipun yang menceritakan tentang mana-mana Nabi tak sampaikan, lari je lah, maksud tak sorok, maka wajib ditakwil, istilahnya wajib dimurnikan cerita tu. Mesti ada cerita, mesti ada maksud yang kita tak tahu. Ada kisah-kisah yang kita dengar. Kadang-kadang kita dengar kisah tu tak tahu punca daripada mana. Kadang-kadang
kita baca Quran, dalam Quran tu sendiri cerita. Terjemahan, secara terjemahan. Secara terjemahan tak boleh. Sekadar baca terjemahan tak boleh. Kita tak boleh faham dengan terjemahan. Contohnya ada kisah daripada dulu sampai sekarang menceritakan Nabi Yunus. Kenapa dia ditelan ikan? Ikan nun. Kenapa Nabi Yunus kena telan ikan? Nabi Yunus ditelan ikan, masyhur cerita tu. Nabi Yunus baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, kita amal lah. Memang amal sangat. Betul kan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Betul lah. Itu yang dibaca-baca. 40 hari, 40 malam. Baca. Kemudian panas. Ikan paus tu ke ikan nun tu, macam ni ikan tak tahu lah, ikan besar tu panas, jadi panas dalam. Dia naik ke atas nak ambil angin. Ambil angin lah, naik atas. Duduk dalam dasar bumi. Yunus bin Matta nama. Di dasar bumi. Naik, takut panas kat bawah, naik. Panas juga kena. Jalan-jalan lah, akhir sekali pergi ke tepi pantai, agak tepi jugalah, muntahkan balik. Keluarlah Nabi Yunus sebab panas. Sebab apa, Nabi Yunus baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Antara ayat-ayat yang kita baca untuk menyelesaikan masalah. Tu masalah tu, tak masalah. Gelak gelita, duduk dasar laut. Kurus. Waktu Nabi Yunus kurus sangat waktu tu. Berlendar-lendar, lendar apa? Lendar ikan tu kan. Kurus sangat. Nak selesaikan masalah tu aja. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ada yang kalau guru-guru yang ajar sembahyang hajat, masa sujud yang terakhir tu baca tu lah. Baca berapa tu ya, 3, 7, 21, 40. Semua ada sebab lah. 40 mengambil sempena 40 hari. 40 hari Nabi Yunus ada dalam perut. Yang 7 standard. 7 kan antara angka yang baik. 3 sunat. Itulah. Adalah. Cuma baca ketika tu. Cuma lama lah nak sujud, nak baca tu. Lama. Tapi kalau ada hajat-hajat besar. Jadi kalau ada Nabi Yunus ditelan ikan, itu dah betul dah, okey dah. Kisah tu. Kisah dia apa? Dia dakwah kaum dia. Kemudian kaum dia tak nak dengar kan. Lepas tu itu yang tak nak dengar tu. Lepas tu yang tak nak dengar tu. Lepas tu dia pun lari. Tu dah tak nak dengar, lari dah. Bila lari, pertama tak amanah. Allah amanahkan. Fir'aun, Nabi Musa, Allah amanahkan untuk berdakwah dengan Nabi, berdakwah kepada Fir'aun. Nabi Musa dakwah juga. Sebab tu yang jadi kes ular lah apa semua tu kan, baling tongkat tu. Okey. Nabi Musa tertampar seorang orang ni yang sama keturunan dengan Fir'aun, mati terus. Kemudian Nabi Musa apa? Lari. Tu tak kena. Tak boleh. Ayat tu yang tak boleh. Lari sebab kena kejar kan. Lari. Lepas tu katanya pergi jumpa Nabi Syuaib. Yang kata 2 orang perempuan. Panjang nak cerita lah. Saya bukan nak cerita, nak kita akidah. Tu kisah. Seronok cerita. Tapi kita tak nak cerita tu. Kita nak akidah ni. Sebab dengan cerita, silap-silap cerita tu pun kita tak faham dengan cara betul. Kita nak akidah ni. Lari. Oh tak boleh kata lari. Amanah tabligh. Kat situ yang kita nak tu. Kalau kata lari, maknanya tidak amanah. Takut. Nabi Musa takut dekat Fir'aun. Ayat tu lagi, buang lagi. Jangan guna perkataan tu. Gunalah perkataan lain yang lebih beradab. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Wali Allah, dia tak takut melainkan Allah. Itu wali. Ini Rasul, lagi tinggi daripada wali. Takkan takut kot. Dah faham gitu? Okey, bukan lari. Apabila dia dikejar, nak selamatkan diri, kita panggil lari. Lari itu macam tak cantik sangat. Tak cantik sangat perkataan tu. Dah dikejar, orang nak bunuh dia. Takkan dia nak tahan? Mesti dia akan buat sesuatu. Dia akan pergi ke kampung tu, sekian jumpa. Tak apalah bab tu. Cuma nak beritahu, berhati-hati, beradab dengan Rasul. Sebab kita tahu Rasul amanah dengan tabligh. Tiba-tiba kita kata Nabi Musa lari, sedangkan dia ditugaskan untuk menyampaikan dekat Fir'aun. Tu lagi tak menyampaikan. Mustahil kan? Cerita dia bukan begitulah. Lebih baiklah ceritanya. Macam tu juga Nabi Yunus.
Kenapa dia ditelan? Bila ni kisah pula. Kisahnya apabila dia umat dia tak nak dengar cakap dia, dia pun macam bukan merajuk, macam tu lah, oh, tak nak dengar, penat aku, berpuluh tahun aku dakwah, korang tak nak ikut. Maka dia pun ni yang tak sedap didengari. Dia pun pergi kat tepi laut tu, dia naik kapal. Kenapa naik kapal? Sebab dia kalau nak kira, dia telah lari daripada amanah yang Allah bagi. Sebab dia naik kapal lagi ke mana? Yang kedua, dia tidak tabligh. Sedangkan kerja dia tabligh, menyampaikan. Orang terima atau tidak, itu urusan Allah. Tiba-tiba orang tak terima, rasa merajuk ke apa ke Nabi Yunus, lari. Tu ayat tu lagi tak kena tu, tak boleh tu. Kita nak cerita bab akidah je ni. Saya tak nak cerita sangat kisah-kisah ni. Saya nak cerita bab akidah je. Kemudian naik atas kapal. Kapal tu pun sampai ke tengah-tengah, kan, dia macam ombak kuat, macam nak karam. Ada orang alim kat situ. Ada kisah kata pendeta. Tak kisahlah, ada orang pandai lah dalam tu. Dia kata ada hamba yang telah lari daripada tuannya. Sebab tu Tuhan nak karamkan kapal kita ni. Dia macam dapat macam kasyaf lah, macam dapat baca. Ini ada hamba lari pada Tuhan. Maksud hamba tu hamba lah, tapi dalam tu tak ada muka hamba. Sebab hamba dia ada dia punya cara dia, pakaian dia ada beza. Semua muka-muka bangsawan, muka elok, muka putih, muka handsome semua. Tapi dia kata ada hamba yang lari pada Tuhan. Nabi Yunus pun terasa, akulah lagi. Sebab dia hamba dan dia ditugaskan untuk amanah, untuk menyampaikan, tapi aku lari. Ni cerita, ni kisah ni. Kisah yang perlu dibetulkan lah. Cerita dulu. Kemudian dia bimbang, takut dengan sebab dia habis semua karam, semua mati. Maka dia terjun laut, datang ikan makan. Tu masuk tu. Tak ada masalah semua cerita tu. Yang masalahnya perkataan-perkataan yang tak layak tadi. Lari daripada Tuhan. Rasul lari daripada Tuhan. Kita yang bukan Rasul ni pun kita tahu kita tak boleh lari daripada Tuhan kita. Mana boleh lagi? Nak lari ke mana? Malah kena sindir lagi dengan Tuhan kita. Kalau kau tak nak ikut peraturan yang aku buat, kau pergi cari Tuhan lain, kau pergi cari bumi lain. Allah tu hadis itu. Kalau tak nak ikut apa yang Allah suruh, tak nak ikut, Allah kata pergi cari Tuhan lain. Maksudnya tak ada. Cari bumi lain, mana ada? Nak duduk mana? Mana naik Pluto? Itu Allahnya juga. Cari mana? Jadi takkanlah kita tahu, Rasul tak tahu. Maka bukan begitu kisahnya. Kisahnya perlu dimurnikan lah. Nabi Yunus tu dia naik kapal lah, betul lah naik kapal, tapi bukan lari. Boleh kita kata ini tempat yang dia menyampaikan di sini. Ada tempat-tempat lain yang dia tak sampaikan lagi. Dia nak pergilah kat tempat yang lain pula, sebab yang ni dah tak mau dengar. Tapi bukan lari. Gitu. Bukan lari. Dan kerana apa? Dengan kita ikut saja kisah-kisah yang kita dengar, bimbang takut kita salah faham, maka kita telah menidakkan sifat yang wajib bagi Rasul, siddiq, amanah, tabligh. Setakat ni lah. Fatonah satu lagi nanti. Siddiq, amanah, tabligh kita telah tidakkan. Siddiq, amanah lah, amanah dengan tabligh lah yang paling besar. Kita telah menidakkan dua sifat Rasul dengan kita kata begitu. Tak boleh lah kata gitu. Mana boleh? Mana ada Nabi, mana-mana Rasul yang lari daripada suruhan Allah? Mana ada? Habis tu cerita tu perlu dimurnikan. Bahasa tu perlu dicantikkan sikit. Ayat tu jangan guna ayat tu, ayat lari apa semua kan. Malah kalau dalam Quran pun ada ayat-ayat yang seumpama tak layak untuk Nabi. Nabi kita pun ada dalam Quran. Surah Ad-Duha tu. Apa? Wa wajadaka dal. Kami melihat kamu ya Muhammad dal. Apa dal? Waladdallin. Tu dal. Sesat. Wa wajadaka, kami melihat engkau, wa wajadaka, kami melihat engkau ya Muhammad dal, sesat. Fahada, kami beri petunjuk. Kalau kita faham gitu, Nabi sesat dulu lah. Nabi kita lah ni. Jadi Nabi kita pula. Tak boleh faham gitu. Dia ada syarahan dia. Sebab dia ada sifat-sifat yang tak layak bagi Rasul.
Kita dah pegang yang tu. Jika ada apa-apa kisah ayat-ayat, maka kita kata tak boleh, ni tak layak bagi dia, ni tak layak bagi dia, tak layak bagi dia. Maka ada penjelasan lain. Maka nak cari penjelasan lain, tanya ulama lah. Memang ada pun dalam kitab-kitab dia. Bukan maksud tu, bukan maksud sesat tu. Kalau tidak kita boleh katalah Nabi pun sesat juga dulu mula-mula. Tak heranlah kita pun sesat mula-mula. Lepas tu sekarang kita baru sedar Nabi pun sesat lah dulu. Nabi bukan, kita kira okey. Kita kata gitu pula. Kita kira okey. Daripada kecil kita Islam dan tak sesat kita. Tapi Nabi awal-awal sesat. Buktinya wa wajadaka dhallan fahada. Jahannam. Tak boleh gitu. Bukan maksud tu. Perkataan tu perlu diterjemahkan dengan bahasa yang betul. Macam tadi lah lari dengan pergi. Ada beza. Ada lari kan nampak macam penakut. Nampak kan macam meninggalkan amanah yang diberi. Tapi kalau pergi, biasalah pergi. Sikit je nak ubah pun, tak banyak pun. Kisahnya semua betul dah. Cuma bahasa yang kita guna tu tidak beradab dekat Nabi, menyebabkan kita jadi salah faham balik. Sebab tu berbeza belajar kerasulan dari sudut akidah. Ni akidah ni. Dengan belajar kerasulan dari sudut sirah. Sirah tu cerita. Beza. Biasanya sirah sedap dengar cerita dan kita tak berapa fikir sangat. Dia macam dengar cerita kan seronok kan. Dengar cerita best. Terus dengar. Tapi kalau bincang kerasulan dari sudut akidah, banyak benda kena berhenti. Kejap. Baru nak cerita kejap. Berhenti. Kenapa ni? Ini telah melanggar ni. Siddiq amanah tabligh fatanah. Maksum Nabi dah terlanggar kat sini. Tak boleh ni. Ni bukan maksud ni. Ni kena cerita lain. Ni ada maksud lain. Ada banyak sekatan. Tapi kita suka yang sirah tu lah. Memang sirah sedap. Tapi itulah, dengan sirah tak belajar dari segi akidah kerasulan, menyebabkan kita salah faham. Yang banyak kali dah cerita kan. Nabi berbohong. Nabi Ibrahim bohong kan, yang nak pecahkan berhala besar tu. Nabi berbohong. Siddiq kan, Siddiq cakap benar. Tapi kalau sirah dengar cerita macam tak ada apa-apa je. Sebab tujuan bohong nak kenakan balik, nak bantai balik. Kalau dia tak boleh buat apa-apa yang besar, kalau bukan dia pecahkan, siapa lagi? Kalau dia tak boleh buat apa-apa, kau sembah apa? Nampak? Tapi sebelum tu kata, engkau ke yang pecahkan wahai Ibrahim? Tak, bukan aku yang pecahkan. Bohong. Kena berhenti kalau bincang berkaitan dengan akidah. Sebab tu kita kena masuk kan ni. Sebab kita banyak dengar cerita-cerita, riwayat-riwayat. Tanpa kita ada pegangan akidah tentang kerasulan, kita faham ikut suka kita. Faham Rasul tu macam kita. Itu yang boleh jadi, kita boleh faham Nabi ada tai, ada najis. Sedangkan Nabi tak ada najis. Macam mana pula? Tu tentang akidah. Nabi mana ada najis? Habis keluar tu, dia panggil fudalat, bukan najis. Bau busuk tak? Yang bau busuk tu kita. Bau harum. Kenapa kita boleh tak pernah dengar cerita? Sebab kita hanya cerita tentang sirah. Best memang okey, cuma kena bincang tentang akidah juga, tentang kerasulan ni. Ada orang tak pernah dengar. Iya ke? Habis Nabi kencing? Tak boleh habis Nabi kencing keluar apa? Keluar fudalat. Bukan air kencing, bukan. Air fudalat tu apa benda? Air lah juga. Tak hancing? Tak. Huish, pelik. Ni pelik, tak pernah dengar. Tapi belajar tentang sirah rasa banyak dah. Sebab dia tak belajar dari segi akidah. Tiba-tiba kalau Nabi lahir ada cahaya yang banyak, Nabi lahir dah sunat, dah khitan dan sebagainya, semua jadi pelik. Macam apa dia anggap Nabi tu macam dia. Nabi tu macam manusia biasa. Sebab yang Quran pun sendiri kata, kan? Qul innama ana basyarum mithlukum. Nabi kata, dalam Quran kata, sesungguhnya ya Muhammad, kamu ni bashar, manusia macam kita semua. Tapi sambunglah ayat tu, yuha, terima wahyu. Kita tak terima wahyu, ada beza. Ada beza. Nak terima wahyu ni dia kena suci. Suci luar dalam, semua suci. Akidah suci, hati suci, luar pun suci. Tak boleh ada najis walaupun sedikit. Dalam perut pun tak boleh ada najis. Kita dalam perut ada najis. Dalam perut pun tak boleh ada. Nak terima wahyu ni, mana boleh? Tak. Habis tu yang keluar yang Nabi basuh juga, Nabi istinja. Itu nak ajar syariat. Itu nak ajar syariat. Lain Nabi yang kita tak sama. Cuma janganlah kita besarkan Nabi sampai jadi Tuhan pula. Macam Nasrani. Tu je lah. Jaga kat situ je. Jangan besarkan sampai jadi Tuhan. Jadikan Nabi itu Tuhan. Dia tetap bersuruh. Tapi dia bukan macam kita. Dan jika
Dan jika, sambung lagi, dan jika tiada menyuruh Allah Ta'ala, dan jika tiada menyuruh Allah Ta'ala akan mereka itu dengan menyampaikan hukum itu kepada segala makhluk, dan jika tiada menyuruh Allah Ta'ala akan mereka itu dengan menyampaikan hukum, kalau Allah tak suruh menyampaikan hukum kepada segala makhluk, maka Nabi sahaja bukan Rasul. Itu Nabi sahaja bukan Rasul. Sebab kita bincang sekarang ni Rasul. Kerana makna Rasul itu Nabi yang diwahyukan, kepadanya. Makna Rasul tu, Rasul adalah Nabi yang diwahyukan kepadanya. Wahyu apa? Hukum syarak ataupun syariat. Nampak? Dia kata hukum syarak. Hukum syarak haram, halal, sah, batal. Akidah ada. Akidah. Kita bincang sekejap lagi. Dan disuruh menyampaikan dia kepada segala makhluk, tapi Rasul ni Allah suruh sampai kepada segala makhluk, padahal sudah disampaikan oleh mereka itu, dan mereka itu telah sampaikan. Mana tahu mereka itu telah sampaikan? Ni bukti. Bukan ni aja. Penuh tu, semua tu. Tu bukti Nabi menyampaikan. Penuh almari. Banyak lagi tu. Banyak lagi. Okey? Kepada segala makhluk. Betul, wallahu alam. Jadi kat sini dia kata Rasul ni menyampaikan, Allah suruh dia sampaikan syariat yang diwahyukan. Kalaulah dia tak menyampaikan, itu bukan Rasul, itu Nabi. Dia kata. Jadi kat sini ada khilaf sebenarnya. Dalam kitab kita kata Nabi tidak menyampaikan, Rasul menyampaikan. Itu daripada kecil kita belajar gitu kan. Okey, satu, memang satu betul. Ada khilaf lagi, ada. Yang kedua, Nabi betul tak wajib menyampaikan, tapi boleh menyampaikan. Dia boleh. Nak menyampaikan boleh, tak nak menyampaikan boleh. Itu pendapat yang kedua. Rasul memang menyampaikan. Yang ketiga, pendapat yang ketiga, Nabi menyampaikan, Rasul juga menyampaikan. Wajib. Cuma Nabi menyampaikan syariat Rasul yang terdahulu. Rasul sampaikan syariat baru. Macam mana? Katalah di antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail dengan Nabi kita, ada Rasul, ada Nabi yang diutuskan. Tapi kita tak tahulah, sebab yang kita wajib beriman 25 tu. Nabi ada 124,000. Rasul 313. Ada riwayat kata 304, ada riwayat kata 315. Khilaf itulah. Rasul yang kita wajib tahu 25. Kenapa wajib tahu? Ada dalam Quran. Nama mereka wajib tahu. Apa maksud wajib tahu? Maksud wajib tahu, bila disebut nama kita tahu dia tu Nabi. Bukan wajib tahu tu tahu cerita satu-satu. Tak. Tahu cerita tu sunat. Ataupun sebut 25, tiba-tiba 23, 22. Tak sah iman kau. Tak juga. Bukan maksud kena hafal. Maksudnya sebut Zulkifli, Rasul. Cukup lah tu. Ayub, Rasul. Karim, bukan. Cukup lah. Itu maksud dia. Bila sebut je 25 tu, kita tahu tu Rasul. Itu maksud wajib tahu. Wajib tahu. Jadi katalah di antara Nabi Ismail dengan Nabi kita, ada Nabi-Nabi yang kita tahu tak tahu ni, 124,000 tak tahulah kat mana ada lagi. Semua Nabi-Nabi yang diutuskan, dia akan sampaikan syariat. Syariat ni apa? Syariat ni macam halal, haram, apa yang boleh, apa yang tak boleh, sah, batal, semayang macam mana. Itulah tu maksud syariat. Semua dia akan menyampaikan syariat Nabi Ismail. Macam tu lah. Sampai Nabi kita, okay, baru Nabi kita, dia tak sampaikan syariat macam Nabi Ismail. Tidak. Dia ada syariat baru. Sebab dia Rasul. Jadi kita dapat faham, Rasul dia bawa hukum hakam baru. Benda ada yang ni najis. Dulu najis, betul tak najis? Dulu anjing tak najis. Sekarang najis. Najis kan? Anjing yang kata ada pelacur bagi anjing minum, tak najis waktu zaman tu. Zaman Bani Israel tu, anjing tak najis. Zaman kita anjing najis. Begitulah. Dulu najis tak boleh basuh. Kena kerat. Kalau kena je najis,
Dekat baju kerat. Tak boleh basuh. Tak, basuh pun tak cuci. Kita boleh basuh dengan syarat hilang bau, warna dan rasa. Basuh elok-elok, lalukan air mutlak. Kita ada, syariat dulu tak ada. Jadi kalau kata di antara satu rasul dengan satu rasul, dia ada, dia panggil apa? Nabi yang diutuskan untuk ingatkan balik. Macam 100 tahun macam tu, orang dah makin, rasul dah meninggal, rasul dah wafat. Lepas tu lama orang makin tinggal, biasalah orang makin tinggal 100 tahun je, lebih kurang lah 100 tahun. Dia utuskan Nabi pula untuk ingat balik. Dah lupa ke? Ingatlah balik. Ingatlah rasul kita pesan apa, ini boleh, ini haram, dia ingat balik. Kemudian lepas 100 tahun lagi tak ada lagi rasul yang baru, maka Nabi lain pula utus. Ingat tak? Ingat balik. Jadi sentiasa ingatlah. Sebab tu dulu kalau kata 1000 tahun tak pelik pun. Dia kata satu rasul dengan satu rasul ni 1000 tahun, tak pelik pun. Sebab apa? Sebab dekat tengah-tengah tu banyak Nabi yang tolong. Kita je tak ada kan? Kita tak ada Nabi kita yang penutup. Jadi siapa yang ganti tu? Ulama. Sebab tu setiap 100 tahun ada seorang ulama. Bahkan ada lahir mujaddid seorang. Sebab itulah ganti Nabi. Tapi bukan Nabi, itulah ganti dia. Sebab kita tak ada dah. Kita tak ada. Nabi tak boleh ada dah. Jadi ganti tu siapa? Ulama. Setiap 100 tahun ada seorang. Setiap 100 tahun ada seorang. Jadi apabila Rasul baru diutuskan, membatalkan syariat, hukum hakam Rasul lama. Rasul sebelum. Dulu zaman Nabi Adam, boleh kahwin adik-beradik. Adam, Idris. Zaman Nabi Idris tak boleh kahwin dah. Adik-beradik tak boleh kahwin dah. Sedangkan di antara Adam dan Idris ada Nabi. Nabi Syith. Ada beberapa Nabi di situ. Nabi tu dialah yang kuatkan balik, ingatkan balik syariat Nabi Adam. Nabi Idris ada je, diutuskan je, tak boleh kahwin adik-beradik dah, haram. Hukum akan baru. Adalah benda yang boleh, benda tak boleh dah, lain dah. Adam, Idris, Nuh. Nabi Nuh. Lepas Nabi Nuh batal pula syariat Nabi Idris, gitulah. Itu yang kita tahu 25. Dia ada 300 lebih, lagi banyak lah. Jadi Nabi menyampaikan, Nabi wajib menyampaikan juga, menyampaikan syariat terdahulu. Rasul last. Rasul menyampaikan syariat baru. Dan dia hanya kata hukum syarak. Hukum syarak tu syariat. Dalam kitab kita tak ada kata akidah. Tak payah. Kerana daripada Nabi Adam sampai sekarang, satu je sampaikan, akidah, iaitu mengesakan Allah. Jadi mana-mana Rasul, dia tak ada kata aku Rasul baru, maka kali ni akidah kita berubah, Allah ada dua. Tak ada. Tetap satu juga. Tetap juga tauhidkan Allah, sama je. Mana-mana Nabi dan Rasul sampaikan satu benda yang sama, dulu, kini, selamanya, iaitu tauhid, mentauhidkan Allah. Tapi syariat berubah-ubah. Siapa yang ubah? Rasul yang diberi wahyu untuk ubah. Kenapa berubah-ubah? Kenapa tak sekali aja? Bergantung kepada keadaan waktu tu. Kalau keadaan waktu tu orang ada 5 orang je dalam dunia, takkan tak ada kahwin adik-beradik. Semua adik-beradik, mak ayah, lepas tu anak 3 orang. Agak-agak kalau syariat tu tak boleh kahwin adik-beradik macam mana? Macam mana nak ramai kat muka bumi? Tak boleh. Tak boleh. Maka waktu tu, sesuai dengan waktu tu, adik-beradik boleh kahwin. Bila ramai sikit, tak boleh kahwin dah. Sebab sesuai. Dulu syariatnya payah, susah. Kerana orang tu kuat, besar-besar, kuat-kuat, umur panjang. Maka sesuai dengan dia, susah. Susah ke apa, nak buat apa? Tak susah bagi dia sebab dia badan besar. Kita yang halu-halu kecil ni, maka mudah kat kita. Sebab tu syariat tu berubah, bergantung kepada kita. Kita tu jenis kecil, maka jenis lemah. Berdiri lama sikit lah. Berdiri 5 minit semayang pun dah gigil lah macam tu kita. Ni yang bukan sakit, ni yang sihat. Kan? Maka semayang kita itulah. Orang dulu semayang lama lagi. Maksudnya syariat dulu berdiri 3 jam. Mana tak 3 jam? Besar dia pun berapa kaki? 20 kaki tinggi dia. Makan dia sekali 1 talam, 2 talam. Sesuai lah dengan berapa jam tu. Contohlah kan. Kita kecil-kecil ni ialah 10 minit dah gegar. Maka kita sehari 5 kali. Itu pun kejap-kejap aja. Dah diberi pilihan, boleh buat kat rumah, boleh berjemaah, boleh gitu, boleh gini, boleh baca surah panjang, boleh baca surah pendek, macam-macam. Kenapa banyak sangat kemudahan dekat kita? Kita ni lemah. Kita kan bongsu. Umat bongsu kita last. Bongsu kan dia kecil. Dia lemah, semua kurang. Yang sulung tu, yang power tu, yang kuat-kuat tu yang sulung. Itulah sikit. Jadi
Jadi ada tiga lah. Jadi ada tiga. Yang pertama, dalam kitab yang pertama macam dalam kitab kita. Nabi langsung tak sampai. Dia untuk diri dia je. Rasul sampaikan. Yang pendapat yang kedua tak ada dalam kitab kita. Nabi tak sampai, tak wajib sampaikan. Tapi ada Nabi yang sampaikan, macam dalam kisah dalam surah Yasin, ada kisah dua orang Nabi kena bunuh, lepas tu datang yang ketiga apa semua. Ada cerita Nabi. Nabi tak menyampaikan. Kenapa pula Nabi tu sampai kena bunuh sebab dia sampaikan? Nabi tak wajib menyampaikan. Tetapi boleh kalau nak sampai. Itu pendapat yang kedua. Rasul samalah menyampaikan. Yang ketiga, Nabi dan Rasul dua-dua sampaikan. Wajib tabligh. Dua-dua wajib tabligh. Cuma yang bezanya, Nabi menyampaikan syariat Rasul yang terakhir. Rasul sampaikan syariat baru. Syariat baru. Akidah semua sama. Okay. Jadi macam mana pula? Sikit lagi baru 8.23 sikit. Jadi cara menyampaikan pula macam mana? Cara menyampaikan macam mana? Cara Nabi menyampaikan kena tahu juga, sebab kita nak follow. Apa yang Nabi buat kita follow, sebab itu yang terbaik. Cara Nabi sampaikan, maksudnya mengajar, itulah kita nak follow. Boleh je buat cara lain, tapi cara Nabi adalah yang terbaik. Macam bila Nabi nak menyampaikan tabligh tadi, macam mana? Nabi menyampaikan ataupun mengajar dengan cara talaki, bukan dengan membaca. Tidak. Nabi ajar bukan dengan cara membaca. Maksudnya kita panggil ada bahasa Melayu punya pepatah apa? Membaca jambatan ilmu Betul? Betul kan? Membaca jambatan ilmu kan? Betul ke? Memanglah betul ayat tu. Tapi betul ke membaca tu jambatan ilmu? Itu betul lah. Membaca jambatan ilmu. Besar-besar tulis. Betul lah. Membaca jambatan ilmu. Pertama nak kata betul ke tidak, tengoklah ilmu tu ilmu maksud apa. Kalau ilmu tu maksud Melayu, kan dalam kamus Dewan Bahasa Pustaka kan ada maksud ilmu. Ilmu tu betul lah. Tapi kalau ilmu yang sebenar tidak. Sebab Nabi menyampaikan ilmu. Nabi menyampaikan bukan dengan suruh membaca. Tidak. Nabi menyampaikan dengan memberitahu, mengajar. Ataupun talaki. Talaki macam dia nak bagi tahu. Ni, mai aku nak ajar. Ni. Bukan dengan cara ambil, baca. Lepas tu keluarkan isi penting. Tu kita lah kat sekolah. Keluarkan isi penting. Kat universiti apa belajar gitu lah. Baca-baca, cari-cari, pergi kat library cari. Nabi tidak. Nabi mengajar, menyampaikan dengan cara bagi tahu. Okey, dengan cara bagi tahu dengan suara, dengan cara talaki. Kalau pakai perkataan talaki lah. Dengan cara bagi tahu. Bukan dengan cara suruh baca. Sebab apa? Tulisan dia tak ada perasaan. Tulisan dia tak ada, kalau tulisan kata kau, kita baca kan, celaka kau. Macam mana kita baca? Celaka kau. Tapi kalau orang cakap celaka kau, lain tak? Lain. Kalau kata celaka, apa benda ni cakap orang? Kalau ini celaka engkau telah pergi. Apa benda tu? Tak ada feel langsung. Sebab memang gitu lah. Sebab baca ni banyak kelemahan. Dia tak ada perasaan. Kadang-kadang nak disebut lain, nak disampaikan lain, orang faham lain. Sebab dia tak ada memek muka dia. Satu-satunya makhluk yang boleh ada memek muka orang tu orang faham. Manusia. Buat gitu, buat gini faham. Jadi dengan cakap masa tu ada muka, ada memek muka, impression muka, maksud lain. Maksud kalau pandai tu baca berita. Kalau pandai lain, pandai sama lain tu. Lain tu. Yang last sekali pandai. Maksudnya apa? Tak konon belagak pandai itu maksudnya. Tapi sebut pandai. Kau kata, "Wuih. Pandai." Maksudnya betul nak cakap dia pandai. Kalau dia adalah seorang yang pandai untuk membaca berita, tak ada perasaan. Baca je. Jadi tulisan ni dia banyak kelemahan. Jadi untuk sampai apa yang dimaksudkan dengan tulisan, memang senang salah faham. Maka dia bukan cara terbaik. Dan bukannya tak boleh baca. Bukan. Dia bukan cara terbaik. Cara terbaik cara Nabi lah. Iaitu menyampaikan. Iaitu bercakap. Iaitu talaqi dan sebagainya. Itu maksud dia bercakap. Jadi Kalaulah begitu, itulah cara Nabi sampaikan. Nabi, wahyu telah turun, para sahabat datang. Malah Nabi juga ummi. Khilaf juga ummi itu apa?
Ada kata Nabi boleh baca, ada tak boleh baca. Kita ambil yang Nabi tak boleh baca. Yang kita daripada dulu sampai sekarang kita faham Nabi ummi dengan maksud tidak boleh menulis dan membaca kan. Dah ada khilaf kat situ. Ada kata Nabi boleh baca dan menulis. Ada macam-macam. Tanpa kita ambil yang asal, iaitu Nabi tak boleh membaca dan menulis. Takkan Nabi nak ajar orang dengan cara membaca dan menulis? Jadi Nabi cara bagi tahu dengan mulut, kerana dengan cakap dia ada nada tinggi rendah, dia ada marah, dia ada nada sindiran, nada penekanan. Kalau penekanan tulis dekat bahasa dekat tulisan, buat tanda soal gitu. Titik apa? Bukan tanda soal, apa dia panggil? Seruan. Tanda seruan tu 3 4. Nampak terasa tak dia berjerit? Terasa tak dia tekanan? Tak rasa. Nampak gitu aja. Maka dia bukan cara terbaik. Jadi cara Nabi adalah Nabi menyampaikan. Kalau nak guna bahasa kita dia panggil talaki. Jangan kita panggil talaki tu macam tak adalah. Menyampaikanlah, talaki lah. Bagi tahu. Dengan cara bagi tahu dan menerangkan. Dan ramai orang yang salah faham tentang wahyu yang pertama. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra' tu baca kan? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menjadikan. Okey. Betul itu yang pertama. Tapi makna sekarang ni kata maknanya kita macam mana? Maka kita banyakkan baca. Kerana wahyu yang pertama Iqra'. Silap tak kena. Tak kena tu. Membaca macam ni. Ilmu dan maklumat dia dua perkara berbeza dalam syarak. Maklumat dan ilmu sama dalam bahasa Melayu. Okey. Ilmu dan maklumat berbeza. Yang kata banyak membaca ni untuk dapat maklumat, bukan dapat ilmu. Ilmu nak tak nak mesti bertalaki. Fatalaqa Adamu mir rabbih kalimat. Nabi Adam pun talaki. Fatalaqa Adamu mir rabbih kalimat. Jadi nak tak nak kena, tak boleh dengan cara baca. Baca cuma dapat maklumat. Bila dapat maklumat banyak, dia nama orang itu penuh dengan maklumat. Kemudian dia belajar, kemudian dia talaki. Dengan talaki tadi tu, dengan dia bertalaki, maka maklumat yang dia ada tadi dia guna. Dia guna, maka dia pandai. Cuma nak bagi tahu, membaca bukan dapat ilmu, dapat maklumat. Cara nak selesaikan maklumat tadi, nak guna, rugilah ada maklumat. Caranya belajar. Lepas belajar, maklumat tadi yang guna. Dia tu. Bila kita sebut dia ada je, dia nak bantu. Banyak maklumat dia. Maka baru jadi ilmu. Jadi maklumat perlu dibelajar untuk jadi ilmu. Sebab tu kita panggil apa? Maklumat di hujung jari. Bukan ilmu di hujung jari. Maklumat. Bukan ilmu. Maklumat. Sebab dalam ni penuh dengan maklumat. Ada yang betul tak? Ada. Ada yang salah? Ada. Maklumat. Nak tahu betul salah? Belajar. Last sekali belajar. Jadi Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq adalah baca dengan nama Tuhanmu tu maksud bukan baca buku. Kalau macam ni kita baca tu maksud keluar kat mulut. Keluar kat mulut nama baca tak? Saya sedang membaca tak? Saya baca Dan yang harus pada hak sekalian baca tak? Baca. Baca. Yang mana baca? Ni keluar kat mulut. Itulah maksud baca. Itulah maksud Iqra'. Bukan baca. Bukan. Jadi bacalah dengan nama Tuhanmu dengan maksud sebut. Jadi kita guna ayat Iqra', bacalah, maka banyakkan membaca. Banyakkan membaca untuk dapat maklumat. Jangan tak baca, maklumat kita kurang, maka pengetahuan am kita kurang. Bila kita belajar, payah. Bila kita nak cari ilmu nanti payah sebab kurang maklumat. Jadi kalau banyak maklumat, cuma maklumat bukan ilmu. Yang belajar ni sebenarnya ilmu. Maklumat tu bantu aja. Jadi kita fikir, Nabi tak kalah tak tahu. Lepas dengar dah. Tak kalah Jibril tak tahu, Nabi tak erti baca kan. Nabi pun jawab, ma'ana biqari'in. Aku tak erti baca. Lepas tu Jibril peluk lagi. Jibril tahu dah. Tapi kenapa suruh baca juga? Bukan suruh baca. Kan Jibril awak datang, ya Muhammad, baca gitu dalam Gua Hira. Tak kan? Itu maksud baca tu, bukan baca. Baca tu maksud sebut. Lainlah Jibril bawa datang. Nah, Quran Iqra', surah Iqra', ada atas kertas, atas kulit kayu ke apa kan? Iqra'. Aku tak tahu membaca. Baca. Baru betul. Tapi mana ada riwayat gitu? Mana ada? Tiba-tiba Jibril datang suruh baca. Baca. Baca Iqra' tu maksud sebut. Sebutlah. Sebut dengan nama Tuhanmu.
Nabi kata, aku tak tahu ni nak cakap apa. Aku tak tahu. Akhir sekali, dah 3 kali kena peluk. Kali keempat, Jibril kata, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi kata apa? Nabi kata, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Itulah belajar. Itulah masuk talaki. Lepas tu, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Nabi kata apa? Nabi ikut kan? Nabi ikut. Itulah dia. Belajar. Dengan suara, dengan cakap. Jadi dengan hanya baca buku semata-mata, boleh salah faham. Kalau kasar bahasa, boleh sesat. Kasarnya. Malah baca Quran pun boleh sesat. Baca terjemahan Quran. Tak percaya, mari kita tengok. Ambil terjemahan, seorang buka mana-mana. Belik, baca terjemahan, terangkan. Confirm sesat. Cik boleh tak? Kata tu. Berani tak? Confirm sesat. Takkan baca Quran pun sesat? Bukan Quran tu sesat. Kita yang sesat. Kenapa? Mana boleh? Boleh? Ke rasa boleh baca terjemahan? Kalau baca terjemahan faham tak? Ada yang faham, tak apalah kisah-kisah yang faham. Yang banyaknya yang tak faham lah. Tak payah baca ayat apa? La taqrabus salah wa antum sukara. Jangan kamu sembahyang ketika kamu mabuk. Cukup lah. Ayat ada Quran. Jangan kamu sembahyang ketika kamu mabuk. Maksudnya? Masa mabuk tak boleh sembahyang. Masa tak sembahyang boleh mabuk? Boleh. Tak sesat. Tu kata. Quran pun baca boleh sesat. Bukan Quran baca Quran tu, baca terjemahan. Jangan kata baca Quran pula. Pakat-pakat tak baca Quran lepas ni. Quran tu baca dapat pahala ni, terjemahan dia tu. Baca terjemahan pun boleh jadi sesat. Ni kan baca buku, kitab, buku lagilah. Jadi macam mana tak nak bagi sesat? Belajar tu lah Iqra. Dengan cara talaki. Wallahu alam. Masuk kita fatanah, cerdik. Macam mana cerdik Nabi ni? Cerdik Nabi, cerdik sungguh. Fatanah. Tak cerdik tak boleh jadi Nabi. Tak boleh. Nabi ni cerdik. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan suratul asbah.